Nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O, nasi lemak kopi O. Apa kabar Dinda? Lama tak jumpa, rasanya hampir 2 purnama. Rindu di dada, tak siapa yang tahu. Dinda jauh di sana, jauh di mata, namun di hati sentiasa ada, menemani di kala gundah gulana. Dinda kanda pergi hanya seketika, cuma ini kan semua demi masa depan kita. Dinda jangan marah-marah, takut nanti lekas tua. Kanda setia orangnya, takkan pernah mendua. Dari jutaan bintang, Dinda paling gemerlapan. Dari segenap wanita, Dinda lah yang paling menawan. Assalamualaikum, bersama kami Nasi Lemak Kopi O di TV9 bersama saya Abejo dan saya Syamira Nazir. Hari ini bukan Dinda. Dan terima kasih juga kepada band kita Koka Music. Lagu Dinda pagi-pagi tengok nyanyi relax je. Saya teringin nak menyanyi lah sebenarnya. Boleh, insyaAllah nanti. Bolehlah. Ambil tempat nanti Allah, nanti kita cuba. Baik. Okey, pagi-pagi ni saya ada nak jual sesuatu lah kepada Mira. Wah, jual Ada bawa duit tak? Saya duit tak bawa, tapi saya cashless. Saya scan, boleh? Boleh. Okey, kita betul. jual Makan nasi lemak bersama tepung pelita. Amboi. Minum kopi sambil kibar bendera. Selamat bertakhta buat agong kita. Semoga negara aman sejahtera. Wah, dia jual pantun pagi-pagi. Orang menjual, kita membeli. Okey, silakan. Okey, saya beli Dari Pahang ke selatan Malaysia, lambang raja berperlembagaan di negara kita. Negara aman di bawah payungan diraja. Daulat tuanku sentosa selamanya Malaysia. Wah, lulus dia terus beli. Lulus. Okey, minggu lepas masa Abejo bersiaran. Ya, Abejo. Ada satu perkataan yang Abejo janji nak bagi kepada semua penonton Semak Kopi O, perkataan jeliro. Tahu tak jeliro? Jeliro? Jeliro apa, Abejo? Macam jeliro. Berakmu ni. Tahu jeliro pun apa? Jeliro bermaksud orang Kelantan bermaksud it's very delicious, you know. Oh, I see. Oh my god. So senyum ni sedap lah. Sedap lah. Okey, tapi perkataan untuk minggu ni, Mina ada nak share sesuatu tak? Okey, ada. Kalau tadi Abejo tentang logat Kelantan, saya logat Pahang pula. Babe. Babe. Pernah dengar babe? Gapa dia tu? Babe. Kalau tak Abejo ada jugalah. Jabe. Jabe? Tahu tak? Babe Jabe ni orang Pahang tahu babe Jabe ni. Macam sama dengan Kelantan. Tak apa. Kalau you all tahu, you all boleh komen dekat Facebook kita Nasi Lemak Kopi O. Nanti dekat hujung rancangan nanti kita bagi tahu apakah maksud dia. Kalau ada saudara mara ke rakan-rakan dekat office tu orang Pahang Kelantan, cuba tanya dia. Gapo dia maksud dia? Cuba komen dekat Facebook Nasi Lemak Kopi O TV9. Betul. Dan Abejo, tadi pun kita dah mulakan hari kita dengan berpantun terlebih dahulu. Dan pantun kita ini bukan biasa-biasa sebenarnya, kerana bersempena dengan istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 yang telah berlangsung semalam kan, yang merupakan peristiwa cukup bersejarah buat tanah air kita kerana berlangsungnya cuma sekali sahaja dalam tempoh 5 tahun. Dan di mana Sultan Johor iaitu Sultan Ibrahim selamat melafaz sumpah memegang jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 dalam upacara penuh adat istiadat di Istana Negara. Turut melafaz sumpah memegang jawatan ialah Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Sultan Ibrahim dan Sultan Nazrin Shah dipilih oleh Raja-Raja Melayu pada mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-263 khas di Istana Negara pada Oktober lepas bagi tempoh 5 tahun bermula hari ini.
Sultan Johor, Sultan Ibrahim Sultan Iskandar tiba di Istana Negara pada jam 10.39 pagi untuk menghadiri istiadat melafaz dan menandatangani surat sumpah jawatan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang ke-17 untuk tempoh 5 tahun bermula 31 Januari tahun ini. Sultan Ibrahim turut menandatangani surat-surat pengisytiharan memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong ke-17. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kemudiannya membacakan kandungan surat pengisytiharan itu untuk bermulanya secara rasmi Sultan Ibrahim sebagai Ketua Utama Negara Baharu Malaysia berdasarkan undang-undang dan perlembagaan persekutuan. Sultan Ibrahim menggantikan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang tamat tempoh pemerintahan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16. Istana Negara turut memaklumkan penggunaan nama rasmi bagi Yang di-Pertuan Agong ke-17 dan Raja Permaisuri Agong. Setiausaha Sulit Kanan kepada Yang di-Pertuan Agong, Datuk Nazir Muhammad Alim memaklumkan penggunaan nama rasmi bagi Yang di-Pertuan Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong ialah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofia. Baiklah, daulat tuanku. Sebenarnya kita bertuah tahu, kita sempat menyaksikan antara momen-momen yang bersejarah di negara kita ni. Betul, dah berapa agung dah saya sempat. Kan? Tapi betul? nanti kita tak saya tak nak tanya berapa kali, nanti tahu beza umur kita. Allahu Akbar. Okey, Bejo. Dan hari ini pun sebenarnya merupakan cuti umum kepada mereka yang cuti berada. Lagi? Ya betul, cuti lagi kepada mereka yang berada di wilayah persekutuan. Tadi saya pergi kerja, jalan clear je lah, Bejo. Kenapa tidak saya? Oh, saya di Selangor. Baik, dan hari ini merupakan Hari Wilayah Persekutuan 2024 ataupun HWP 2024 disambut di Dataran Putrajaya bersekali dengan program Hari Terbuka Putrajaya 2024 POD 2024 bermula hari ini hingga Ahad ini. Program ini merupakan inisiatif Perbadanan Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Wilayah Persekutuan untuk menghimpunkan perkhidmatan kerajaan dalam satu acara bagi memudahkan orang ramai mendapatkan perkhidmatan yang mereka inginkan di satu tempat. Ya, dan manakala Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu DBKL menganjurkan 11 program bersempena sambutan Hari Wilayah Persekutuan. Dan program ini dianjurkan sejak Oktober tahun lalu hingga 14 Julai depan. Ya, baik selamat. So bermaksudlah kan setiap 1 Februari wilayah akan bercuti lah. Ya, betul. KL, Labuan, Putrajaya. Betul. Dan untuk hari ini Abejo, kerana cuti untuk wilayah persekutuan ni, kita nak belanja mereka lah dengan topik-topik yang menarik dan menghiburkan. Untuk hari ini kita ada apa, Abejo? Baik, hari ini kita nak cerita tentang bahaya kesan sinaran UV. Macam-macam kita ni kadang-kadang kita shooting outdoor kan, banyak buat aktiviti-aktiviti di luar. Jaga-jaga tau, UV ni bahaya tau. Abang pakai dah ni? Sinaran UV ni. Kena pakai, nak comel. Comel dah. Okey, dan selepas itu kita pun akan kupaskan tentang remaja lepasan SPM belajar atau bekerja kalau Bejo? Belanja. Belanja apa? Tajuk lah saya belanja apa tu. Nanti kita akan kupaskan dan selepas itu Bejo. Baik, dan bersama kita juga ada seorang tokoh korporat yang sangat Abejo dan anda semua segani. Betul. Dia kalau nak cerita level tu susah nak gambarkan di manakah level dia, tetapi kalau kita nak cerita tahap humble dia, sangat humble. Sampai kita jumpa kita, ya Allah, respect, terlalu respect sebab dia sangat humble. Yang akan bersama-sama dengan kita ini di Nasi Lemak Kopi O. Nak tahu siapa beliau? Nanti kita akan tunggu. Selepas ini jangan ke mana-mana dan bercakap juga tentang level humble dan sebagainya kan. Nasi Lemak Kopi O ada menampilkan barisan-barisan pengacara yang baharu, yang menarik juga. Kita akan saksikan kemeriahannya yang telah berlangsung semalam iaitu sidang media Nasi Lemak Kopi O di Bangsa. Nak tahu bagaimana kemeriahannya, siapa yang ada dalam sidang media itu? Ayo kita saksikan dan kita berhenti berehat seketika. 17 Januari 2024, program Nasi Lemak Kopi O NLKO kembali menemui penonton di TV9 selepas 6 tahun tidak bersiaran. Sempena dengan musim baru ini, satu sidang media diadakan di Bangsa. Diacarakan oleh penyampai radio Kula FM Muaz, sesi ini turut memperkenalkan barisan pengacara yang terdiri daripada adunan lama dan baharu. Pengacara lama NLKO seperti Fizo Omar dan Fakrul Radi digandingkan bersama wajah baru seperti Kilah Syahirah, Sari Abdullah, Syamira Nazir, Irfan Ali, Bar Zaizan,
Afiza Azmi dan juga selebriti Datin Heliza Helmi, serta pelakon terkenal yang juga primadona Era Fazira. Penampilan Era menjadi tumpuan ramai selepas sekian lama. Setiap pengacara mempunyai gaya, personaliti dan keunikan yang tersendiri. Dengan gabungan ini secara tidak langsung dapat memberi nafas baru kepada jenama NLKO yang sudah bertapak sejak 2008. Menampilkan segmen yang lebih segar dan berinformasi, program kali ini turut bertujuan membantu dan meningkatkan produk tempatan di samping dapat memberi inspirasi kepada penonton. Oleh itu, jangan lupa untuk menonton NLKO musim baru setiap hari Rabu hingga Jumaat jam 10.30 pagi di TV9 dan saluran Astro 149. Nasi lemak kopi Tangan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Sebenarnya dia lain macam tau rasa dia. Nasi lemak bungkus yang kecil tu, daun pisang tu makan dengan kopi panas-panas. Oh, syahdu pergi dia. Syahdu, Mat. Baik, kita kembali dalam Nasi Lemak Kopi dan untuk segmen ini kita akan bersama dengan seorang figura yang cukup dikenali dan juga disegani oleh kami berdua dan juga rakyat Malaysia. Hampir 40 tahun dalam dunia korporat. Siapakah beliau? Ayo kita saksikan bikisan ini. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين وملائكته ورسله وجبريل وميكال. Jika dilihat, karakternya sama seperti ahli masjid yang lain. Tetapi, siapa sangka figura ini pernah memegang portfolio penting dalam beberapa syarikat ternama tempatan sehingga ada yang mempunyai rekod yang cemerlang. Hampir 40 tahun dalam dunia korporat, Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir adalah figura yang cukup dikenali. Sebagai seseorang yang mempunyai pangkat dan pengaruh, dia mempergunakan namanya sebaik mungkin bagi mencurahkan bakti kepada masyarakat setempat. Ketika Syed Zainal menjadi ketua pegawai eksekutif di sebuah syarikat automotif tempatan, dia mula melibatkan diri dalam dunia tanggungjawab sosial korporat CSR dan sejak itu dia aktif dalam pelbagai aktiviti kemasyarakatan sehingga kini. Kesedaran utama mula timbul dalam dirinya apabila melihat banjir teruk yang melanda negeri Kelantan pada 2014. Bersama ahli jawatan kuasa Masjid Al-Falah, mereka menubuhkan sebuah NGO tidak rasmi bernama Ground Zero bagi membantu mangsa banjir di Kuala Krai. Penglibatannya bersama ahli karya Masjid Al-Falah pula bermula sejak 2008. Dilantik sebagai Nazir Masjid, jawatan itu secara tidak langsung menyeimbangkan dirinya antara urusan dunia dan mengejar pahala akhirat. Sebagai Nazir Masjid, pelbagai aktiviti turut dirancang bagi menarik minat orang ramai untuk mendekati rumah Allah sambil beribadat dan merapatkan ukhuwah. Menggunakan istilah dakwah korporat, Syed Zainal turut aktif memberi motivasi mengenai dunia korporat kepada orang ramai selain menyelitkan kepentingan agama dalam kehidupan seharian. Hasilnya, pada 2022, Syed Zainal diumumkan sebagai penerima anugerah perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Aspirasi di NLKO membawakan tokoh korporat dan masyarakat Tan Sri Syed Zainal Abidin Syed Muhammad Tahir. Allah, meremang bulu roma saya tengok pagi-pagi ni dan bersama kita Tan Sri. Apa khabar Tan Sri? Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya panggil ayunda kita ni. Yang banyak sangat jasa kepada kita semua dan kepada saya sendiri. Dulu saya banyak berguru dengan ayahanda kita ni. Okey, Tan Sri. Ya, saya. Sebelum kita nak cerita pasal aspirasi kita ini, orang Kelantan ke? Oh, Kelantan. Okey. Pakai budu semua. Allah. Tahu tak Jabir tak ada gambar? Jabir tadi. Dia gila Jabir. Kalau orang Kelantan tak tahu Jabir payahlah. Berat ada. Jabir dia macam bekah.
bekas. Bekas, Bungkus. plastik. Plastik lah, plastik. Plastik. Dia panggil jabe. Jabe. Kena tanya juga orang lama ni. Ya. Babe kita simpan dulu. Kepada penonton di rumah, nanti kita kongsikan babe pula. Okey, Tan Sri sendiri bagi apa? Okey, Tan Sri, baik. Apa Tan Sri melihat tanggungjawab Tan Sri sebagai satu figura hebat terhadap kita punya masyarakat kita dan negara kita sendiri, Tan Sri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Fizo Zamira kerana jemput saya di Nasi Lemak KPO ni. Sejak sekian lama tak ada bersama kan. Jadi pertamanya Fizo, kita kena faham bahawa pangkat harta, kedudukan ini semua daripada anugerah daripada Allah SWT rezeki. Itu fundamental asas. Bila kita faham benda ni adalah kurnia Allah SWT, jadi kita pertama kena bersyukurlah. Keduanya, anugerah ini ada tanggungjawab dia. Jadi kalau kita sedar kita diberi pangkat dan kedudukan, bukan untuk mencari nama dunia sendiri, tapi ada hikmah dan juga tanggungjawab yang kita, amanah yang kita perlu laksanakan. So itu saya betul-betul terang Fizo, masa mula-mula kata zaman-zaman jahiliah dulu kita faham apa tanggungjawab. Bila saya dapat menjinak sikit dengan agama ni, saya faham sangatlah. Maknanya semua tanggungjawab, kedudukan takkanlah di syarikat ke di masjid pun Allah beri amanah sebab ada sebab. Dan jadi saya ambil amanah itu dengan cara yang berat. Menggunakan kedudukan dan bakat saya untuk buat satu kebaikan pada syarikat lah. Kalau kita syarikat, kita nak untung kan, Fizo kan? Betul. Mesti kita untung, itu KPI kita kena buat. Tapi tanggungjawab kita pada orang kata bangsa, agama, masyarakat, agama. Nanti kita takut ditanya oleh Allah SWT apa yang kita guna kedudukan untuk mengambil orang untuk jinak kepada mendapat kebaikan di akhirat, contoh. Dalam pergi solat, dalam pergi. Sebab tu saya terpanggil bila kita ada satu kedudukan. Kita harus gunakan itu untuk buat kebaikan lah. Kan kadang-kadang kita terlampau taksub dengan kedudukan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan pencapaian. Kita lupa tanggungjawab yang sampingan. Ini yang kadang orang kata boundary yang kita kadang very grey lah. Kadang sama-sama kan. Tapi saya amat sedar kedudukan yang saya dapat ni memang saya kata bukan saya pandai. Ini memang anugerah Allah. Rezeki Allah sebab ada hikmah dan ada sebab dia. Jadi saya fikir-fikir tanggungjawab saya pula untuk berkongsi, untuk membantu masyarakat sekeliling, orang yang miskin, macam Fizo kita pergi banjir tu kan. Kita tengok, Allahu Akbar, kita ni harus bersyukur sangat. Kan ramai orang yang lebih daif, lebih miskin. Jadi kalau kita tak menggunakan kedudukan kita untuk membantu, siapa lagi akan membantu? Kan itu banyak orang kena kaji balik, riset balik, pengalaman sendiri dan kefahaman sendiri. Kenapa sebab dia pergi? Macam Fizo sekarang, Syamira kan, dia beri orang untuk jadi host. Mesti ada sebab dia. Untuk buatkan kebaikan, bukan untuk mencari kejayaan dan kenamaan. Kalau kita faham tu, insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan. Itu yang penting sikit lah bagi saya. Kadang-kadang kita ni terlampau balik kan. Betul. Syok sendiri, lupa tanggungjawab. Tapi once you understand that, insya-Allah senang nak buat kerja. Saya tertanya-tanya kan, di sebalik cerita ni mesti ada satu turning point, satu moment, satu ketika yang buat Tan Sri daripada seorang A menjadi seorang B, contohlah kan. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan. Betul, itu satu turning point yang bagi saya amat ketara lah, Fizo. Saya macam cuma maklum, kalau tengok muka saya ni Fizo kan, masa ingat saya ni Proton kan. Masa saya Proton memang saya buat banyak program-program siasat. Saya pun ada program dengan TV3 bersamamu yang kita pergi, orang kata menyandung dunia miskin-miskin di luar bandar kan. Tapi bila saya keluar Proton pada tahun 2014, banjir besar kan. Saya pergi ke Kuala Kerai kan, kita balik kampung negeri kita sendiri kan. Saya tengok satu kampung dusunnya ni macam kita gambar tadi. Memang kira macam ground zero lah. Sebab tu kita kenamakan NGO kita ground zero. Maknanya rumah yang sudah ada langsung tak ada. Dan kawasan perkampungan ini Fizo dan Syamira tak pernah datangi orang 3 hari. Tak ada makanan, tak ada air. Bila kita masuk ni, anak-anak kecil ni tak mandi, selut semua badan. So bayangkanlah kita duduk di Suruhanjaya dengan keadaan kemewahan kan, saya masuk kan, lalu saya terpanggil, siapa yang nak bantu dia ni? So bila saya datang, saya bantu mereka, barulah saya sedar. Selama ni 30 tahun, maksud 30 tahun lah, Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi pangkat. Asal usulnya untuk saya menggunakan pangkat dan pengaruh saya untuk membawa kebaikan kepada itu. Itu saya, bila saya dapat meresai kata keindahan membantu orang Fizo kan. Allahu Akbar. Dan kata duit pun tak boleh belilah. Kepuasan membantu orang ni Fizo tahu sajalah. Siapa pun tahu kan. Itu yang kita tak
mengharap apa pun. Betul. Tapi sampai hari ni betul, kalau saya masuk kampung tu kan, kita ni macam bapak dia orang lah. Mereka sedar dan kita pun tak minta apa-apa. Sebab itu bila saya tengok banjir besar, dan lepas itu saya sampai sekarang ni tak, orang kata saya tidak akan kata no ataupun pada mereka yang membantuan. Jadi saya gunakan Ground Zero ni untuk buat satu kebaikan. Dengan apa agensi yang ada, dengan DNEX yang cakap saya ni pun kita buat siasat, dengan Majlis Agama Islam yang saya jadi ahli majlis pun kita buat kebaikan. Tapi persoalannya sekarang bukan pangkat. Kadang kita kata nak buat baik kena ada duit, kena ada pangkat. Walhal itu bukan konsep dia. Buat baik ni siapa saja boleh buat baik. Asalkan niat yang betul, ada usaha, ada niat nak bantu kan, insya-Allah Allah akan beri peluang. Tapi jangan tunggu-tunggu kita dah kaya-kaya pun nak tolong kan. Kan bila saja boleh kan Tan Sri, dan bila Tan Sri berceritakan tentang kisah ini kan, saya teringat satu ayat, hablum minallah wa hablum minan nas. Kita jaga hubungan dengan Allah, kita jaga hubungan dengan manusia juga kan Tan Sri. Dan bila Tan Sri dalam bidang korporat ni dah 40 tahun kan, dalam bidang korporat dan juga membantu mereka. Bagaimana tips untuk sentiasa konsisten dalam membantu dan juga menyebarkan dakwah? Kekal istiqamah. Kekal istiqamah. Istiqamah ni memang susah lah. Saya sendiri pun betul-betul kadang orang kata lalai. Ya, sebab imam ego tu kita masuk office kan, masuk meeting, pergi attend board meeting, function, kerja, profit dan sebagainya. Kita kadang mungkin terlupa apa kata nak kaitkan dengan benda-benda kebaikan. So tips saya lah kalau tanya kan, satunya you kena rapat orang yang beragama dengan masjid lah. Rapat Kena rapat. Maknanya jangan putus hubungan dengan ustaz-ustaz. Sebab mereka ni yang sekejap banyak akan mengingati balik kepada tanah lah. Back to earth orang panggil kan. So itu saya jadi nazim masjid, rumah pun dekat dengan masjid. Saya sentiasa bila dah hanyut tu dah dia tarik balik. Itu satulah. Yang mengingatkan saya istiqamah. Bukan mereka yang keliling kita yang akan selalu memberi peringatan kepada kita karya sebab. Keduanya yang penting kalau orang nampak lalu belakang saya sana siapa, kena ada keluarga yang selalu memberi peringatan. Yang orang my partner isi saya lah, yang ada di rumah dia yang selalu bagi saya peringatan. Jadi bila saya lalai dia kata you ni selalu kenalah ingat balik kan. Itu peringatan saya kata sedar balik. Sebab kalau kita ni, saya lah tak tahu orang yang alim, tapi kadang-kadang iman ni kadang nipis jugalah. Betul. Kan. Ada naik turunnya. Banyak dugaan di luar sana. Tapi bila kita nipis, kita ni tak tahu. Kalau kita rapat dengan masjid, dengan ulama, kita ada peringatan di rumah, ayah dan mak dan selalu memberi keteguran. Saya rasa kita tak akan lalai lah. So itu, tapi disiplin sendiri itu kena adalah kan, istiqamah. So itu yang kena beturusan lah. Jadi jangan kita kan, sebab tu orang tengok kalau yang nak tengok kita berjaya tak berjaya, phone number ni, handphone ni, kontak banyak ustaz dalam list kontak. Kalau ustaz satu je dua je tak kena lah. Dia kena beramai ustaz, macam kita selalu berkata Ustazah Syamira. Ada orang tanya saya lah, bawa-bawa lah gitu kan. Okey. Baik, saya tertarik dengan satu perkataan itu, dakwah korporat tu. Sebenarnya apa yang mesej ingin disampaikan di sebalik dakwah korporat tu Tan Sri? Benda ni saya macam benangan tahun dulu lah. Saya nampak, Alhamdulillah, ramai ahli korporat yang di luar sana lah. Bukan saya lah, mungkin kenal, kalau sebut nama, Fizul kenal kan. Kenapa kita menjadi ahli korporat? Kenapa kita diberi Allah SWT untuk megang CEO dan manajemen kita? Untuk kipai betul lah, mencari profit. Tapi mesti ada sebab. Sebab apa yang saya yakin lah, kan Fizul punya yakin, saya mendakan, yang apa kita sekarang jalan ini, semuanya diatur oleh Allah SWT. Itu kita yakin. So kalau kita yakin, mesti ada sebab. Jadi kata, sebab kita untuk buat kebaikan di dunia, apa yang buat. Tapi untuk buat kebaikan di akhirat ni, takkan kita nak tinggal pada ustaz-ustaz saja mendakwah kan? Betul. Siapa yang mendakwah pada pekerja-pekerja yang pakai tie, pakai suit ni? Dia nak pergi masjid, mungkin dia sibuk. Kan? Dia nak pergi ke usrah, mungkin dia tak ada masa. Mungkin dia rasa dia muda lagi. Benar. Sebab dia masih bekerja kan, sampai kerja tengah malam. So siapa yang akan menjadi dakwah pada dia? Sebab tu kata kita lah. So maknanya cara macam kita dakwah bukan kata pakai kepiah pergi ofis, pakai jubah. Mesyuarat, kita mulakan dalam Al-Fatihah. Penghujungnya kita selit sikit nasihat, contoh. Walau dengan sekecil itu. Dan kita nak pertukar persepsi. Sebab tu kadang-kadang Rizal saya lah, bila jadi nazim masjid ni, sebulan, 2 bulan sekali, saya akan naik baca khutbah dalam mimbar. Bukan apa, satu untuk beri kesedaran pada sendiri. Keduanya saya nak ubah persepsi. Sebab khutbah ni bukan imam saja boleh baca. Betul. Orang korporat pun boleh baca. Asalkan dia ada niat yang betul, kental berlaku. Sebab dia orang tengok, kalau you nak berjaya macam dia ni,
boleh juga rapat dengan agama. Betul, contoh. betul. Sebagian orang kata berjaya ni, you kena tinggal agama sembahyang, tak perlu culap-culap. Bukan. You boleh have a good combination, malah makin boleh berjaya. Betul. Alhamdulillah banyak rakan-rakan korporat yang saya kenal di luar sana, mereka pun dapat. Tapi ada yang buat di belakang, ada yang segan-segan. Tapi saya kata kita kena ambil lah, take the opportunity buat corporate dakwah. Sebab tu saya pergi buat orang kata banyak talk show, banyak buat ceramah di agensi kerajaan dan juga syarikat. Saya akan selekkan the management, western management, dan saya akan selekkan what you call holistic leadership. Pasal akhlak, imam, syukur, kan, muzakarah. Dan itu semua ajaran yang dalam Al-Quran tu tadi. Kan? So kalau kita boleh balance, maknanya nak berjaya ni you don't have to be, pergi ke all this western management program. Dan Al-Quran pun mengajar kita menjadi berjaya dalam segi pengurusan. Betul. Sebab itu yang saya nak jadi. Sebabnya bila orang tengok orang berjaya ni, aspirasi orang muda ni tengok, aku nak berjaya juga, contoh sebagai Syed Zainal lah. Tapi aku pun dia dapat beberapa contoh. Dan kalau begitu maknanya you can have balance. Maknanya berjaya, terlama apa? Berjaya di dunia dan insya-Allah berjaya di akhirat. Itu kita nak balance kan. Kejar akhirat, dunia ikut kita. Selalunya orang akhiratnya paling hujung baru nak gerak kan. Jangan nanti kan kalau Allah tak panjangkan umur, apa yang akan jadi begitu. So kejar kedua-dua daripada sekarang. Dan insya-Allah Allah akan memudahkan segala urusan. Itulah yang saya selalu suka sangat kata corporate dakwah yang tadi Fizu tanyakan. Wallahualam. Dan tadi Tan Sri pun ada sentuh tentang orang muda kan. Dan sekarang ni macam kita tahu orang muda sekarang terutama para remaja sedang menduduki peperiksaan SPM. Jadi bagaimana kalau Tan Sri boleh beri sedikit tips atau nasihat kepada mereka untuk handle stres atau tekanan? Kita keluar pada corporate, kita berbalik pada zaman SPM. Tentang remaja. Dulu Tan Sri SPM ke apa? Saya tahun terakhir MC. Okey. Tahun Lepas tu baru masuk 79. SPM. Tahun terakhir. Tapi dia punya stres tu sama jugalah. Saya rasa stres masa sekarang ni lebih tinggi. Sebabnya orang kata peer pressure kan. Mak bapak sendiri pun nak anak tu berjaya kan. Secara tidak langsung anak akan berjaya. Tak ada, yalah, bagi saya lah pada anak-anak yang buat SPM sana. Pertamanya jangan gabrah lah, jangan panik. Dah sampai penghujung ni nak pulung membaca pun orang kata jangan push sangatlah. Cuma balik pada asas, bukan untuk menjawab soalan, untuk memahami apa yang diajar. Itu yang penting. Kita ni belajar untuk pass exam, bukan belajar untuk tahu apa yang diajar. Itu yang kadang prinsipnya. So belajar asas je lah. Kalau matematik ke sains ke, asas je apa. Jangan duk ingat memorize jawapan. Kalau terlupa jawapan kan susah tak betul. Itu pertama lah. Keduanya kena tenangkan fikiran kan. Jangan ada gangguan-gangguan lah. Phone ni jangan tengok sangat. Kan kalau tengok ni kata tangan kan nak tengok sini tadi jadi kabur pemikiran dia. Betul. Dan yang ketiga saya nak sarankan mereka, bagi saya lah, bila saya stres banyak berzikir pada Allah. Bila zikir ni betul almost automatic you punya stress level akan turun dengan secepat. Itu pada saya lah. Nasihat kepada anak-anak kita ni, remaja kita ni yang selepas SPM nanti tu, nak kena kerja ke, nak kena sambung belajar ke, itu topik hangat sekarang. Itulah, saya pun ada 3 orang remaja kan. Tapi alhamdulillah semua dah selesai. Masa saya jadi pengurusi UiTM dulu, ini masalah dia sekarang kan. Macam mana nak siapkan anak-anak muda untuk pergi ke dunia yang selepas ini. Beberapa perkara lah. Pertamanya, orang kata nak berjaya ni tak ada yang automatik. Saya yang kalau berjaya pun sebab kita kerja kuat. So itu kena ada prinsip sanggup, orang kata bekerja kuat lah, berusaha. Itu pertama lah. Kalau rasa nak senang, semua datang tujuh, tak. Keduanya, sikap jangan putus asa. Kan? Kalau kita rebah, kita kena bangun. Betul. Tetap kejayaan tu diselingi dengan kegagalan. Betul. Orang tidak akan berjaya tanpa kegagalan. So kita kena beranilah. Anak-anak muda semua, anak saya kena dulu takut nak gagal. Takutlah, malu lah. Apa yang nak malu kan? Yang penting setiap kali gagal kita bangkit semula. Betul saudara. We have to bangun dan untuk berjaya. Itu kedua. Dan ketiga ni jangan bodoh sombong. Ada orang kata bodoh sombong kan tu. Jangan segan bertanya kalau kita tahu. Kalau kita ni ego kan. Tak ada aku tahu semua sebab aku dah SPM, aku ada ijazah. Walhal ilmu ni
satu proses yang berpanjangan. Betul. Saya pun dah umur ketua bangka ni kan, kena bertanya lagi. Masih belajar lagi. Banyak lagi yang tak tahu. Jadi kalau kita ada konsep tu, insya-Allah mana-mana kita pergi kita akan berjaya lah. Amin, insya-Allah. Yang paling penting sekali jangan malu untuk bertanya kan. Baik, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tan Sri Said Zainal Abidin atas kesudian bersama dengan kami dan berkongsi tips dan juga panduan dalam kehidupan. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, tetapi selepas ini kita ada topik yang menarik juga yang juga hangat diperkatakan. Tentang hangat ni, kepanasan mentari. Okey, kita kembali selepas ini hanya dalam Nasi Lemak Kopi O. Nasi lemak kopi Makan nasi minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi lemak kopi Nasi Lemak Kopi O TV9. Yes, betul. Dan untuk hari ni Fizo, kita nak bercerita tentang bahayanya sinaran UV. Kita kan kat luar ni. Wih, saya dengar sinaran UV ni saya tak boleh tahu, tak boleh ni. Panas ni, oh ya Allah, kulit saya habis kena sinaran UV. Bahaya tu tak. Kulit muka rosak. Jom kita masuk dalam. Tak lah, manja lah awak ni. Apa tak, bukan soal manja. Dia bahaya nanti tan kulit. Jom masuk dalam. Kita masuk dalam. Lemak. Masuk kat dalam, kena muzik, kena aircon, baru betul. Muzik pun You Are My Sunshine. Sinar matahari. Tapi sebenarnya cahaya matahari ni ada bagus, ada yang bahaya juga sekiranya berlebihan tanpa perlindungan. Betul? Betul lebih Jo. Dan untuk kali ini kita nak bercerita tentang bahaya sinar UV. Dan kita bersama dengan Dahlia Beauty. Betul Bejo? Okey, dan hari ini kita bersama dengan wakil dari Dahlia Beauty. Kita bersama dengan Ashrahim. Betul. Kita bersama dengan Puan Ashrahim. Okey, selamat datang. Dan juga yang si cantik manis modelnya ni, namanya Nisa. Ingatkan nak patung tadi dia kedengar. Dia boleh bercakap kan? Okey, banyak dia buat sunscreen untuk kita hari ni. Betul. Kan bila saya tengok macam nak rasa nak pakai je, nak apply kan. Kejap lagi. Tapi kita nak tahu dulu kenapa sebenarnya orang kata sinar UV ini bahaya dan kena pakai sunscreen. Wajib ke pakai sunscreen ni sebenarnya? Sangat-sangat wajib sebab sekarang kan cuaca sangat-sangat panas. Jadi kita memang kena pakai sunscreen untuk melindungi kulit kita dari cahaya matahari. Apa jadi kalau tak pakai? Nanti akan timbul jeragat, kulit cepat berkedut, penuaan wajah lah. Lebih cepat. So sunscreen dekat wajah ke memang? Boleh satu badan. Satu badan? Yes. Dahlia sunscreen boleh satu badan. Dan untuk kelebihan Dahlia sunscreen ni, selain daripada boleh digunakan satu badan, boleh buat as a base makeup. Macam I selalu buat as a base makeup sebelum makeup. Yes. Base tu maksudnya sebelum asas makeup. Asas je Bejo. Yes. Ini Bejo kena PM tepi duduk sebelah. Dia cakap pasal makeup semua. Okey, kalau dia boleh pakai untuk apa panggil tu, foundation juga bukan, sebelum makeup lah. Sebelum pakai foundation. Untuk protect skin kita dari cahaya matahari juga lah, walaupun kita pakai foundation, tapi dalam foundation tu tak ada sunscreen. So memang kena pakai. Okey, tak apa, nanti Bejo kita ada kelas nanti ya. Okey, dan untuk pengetahuan semua juga, Puan Ais juga selalu buat konten-konten makeup dengan menggunakan juga produk daripada Dahlia sunscreen ni. Kalau boleh tunjuk sikit kan produknya, bolehlah tunjuk sikit dekat kaca TV ke kan. Dan kalau Puan Ash gunakan juga produk ini dan juga pakaikan dekat customer-customer, bagaimana feedback yang mereka berikan? Diorang rasa kulit diorang tak berlemoy. Faham? Tahu tak berlemoy? Oh, berlemoy. Hamak tawar. Hamak tawar. Tak berlemoy, tak rasa berlengah. Dia rasa selesa. Dia tak rasa berminyak. And then dia membuatkan kulit kita jadi glowing. Betul juga. Kadang-kadang bila kita pakai sunscreen yang tak sesuai dengan kita, bila kita keluar dia jadi macam berminyak, nampak lagi oily lah. Oily, yes. Yang ni tak. Dia yang paling penting dia tak ada white cast.
Kadang-kadang sekarang ni kan ada yang sunscreen dia buat white cast kan. Tapi yang ni tak ada. White cast dia macam ada satu tone lebih cerah dari kita punya skin. Okey. So yang ni tak ada. Dia jenis water based kan. So dia kita boleh basuh dengan air pipe je. Tak perlu nak guna makeup remover. So kalau nak ambil wuduk just senang cuci biasa je. Cuci biasa je. Tak perlu nak guna remover ke apa ke. Okey. Kita nak tahu juga bagaimana cara sebenarnya untuk memakai sunscreen ni. Cara sebenar satu layer ke, dua layer ke, penuh satu wajah ke, kalau boleh tunjukkan. Boleh. Macam Aish selalu pakai dua layer, dua jari. Tips ni dua jari Bejo. Dua jari Yes, dia macam ni. Okey. Satu. Macam cara. Macam dua. Okey, dia macam ni. Dua jari. Okey, kita inilah tugasan dia, model dia. Okey. Lepas tu okey macam ni. Pakai satu layer dahulu. Lepas tu ratakan. Jangan pakai terus banyak-banyak dua macam ni tau. Sebab nanti akan rasa itulah berlemuih itulah. So kena pakai satu layer dahulu. Baik. Lepas tu dah dimeresak, lepas tu baru pakai lagi satu layer. Macam tu barulah kita tak rasa kulit kita tu berat. Dan juga ingredient ataupun produk daripada Dahlia Sunscreen pun very watery kan? Jadi ringan di wajah lah. Saya sebagai orang lelaki kat sini cuba digest kulit berat. Macam mana kulit berat lah? Habis Jo, kulit berat tu kalau kita rasa kat muka kita ni macam tebal sangat. Betul tak? Dia ada rasa dia sesuatu. Dia ada istilah kulit berat Ya, ada kulit berat semualah kan. Husband Aish pun pakai, orang lelaki pun pakai. Alah, okey baju kita dah saya pakai, tapi bila saya pakai, wife saya mesti bising. Kita lelaki masa untuk pakai sunscreen ni hanya ada 2 saat sahaja. Wah, 2 saat je? Janji pakai. Janji pakai. Tapi jangan risau sebab kalau Dahlia Sunscreen ni tak meninggalkan white cast kan. Itu penting untuk lelaki lah. Kalau lelaki kan tak boleh lah pakai yang ada putih-putih kat muka kan tak sesuai pula. Tapi ini saya belajar cara yang betul lah pakai sunscreen. Ini cara yang betul lah. Yang biasa Aish pakai lah. Supaya tak rasa macam berat sangat kat muka. Ya, dengan menggunakan 2 jari saja. Ini kalau di wajah. Tapi kan boleh ke kalau apply juga di tangan ke satu badan boleh? Boleh. Dia memang untuk muka and badan. Okey. Dan juga kalau Bejo dan juga semua penonton di rumah nak tahu, Dahlia Sunscreen sangat terkenal dengan hashtagnya bukan sunscreen biasa-biasa. Dia macam tu. Saya tahu. Kan? Okey, apa kelebihan yang Dahlia Sunscreen ketengahkan ataupun kelainan berbanding dengan sunscreen yang ada di pasaran lain? Dia memang untuk ni lah, makeup base. Yang tu yang paling Aish suka sangat-sangat Dahlia ni. Sebab dia selesa, sangat-sangat selesa. Itu kelebihan dia. Kulit jadi ringan je. Yes, jadi kalau jalan pun tak berat lah. Tak berat nak jatuh. Kulit ringan, kulit berat lah. Baik. Kulit glowing. So macam satu tube tu selalunya untuk berapa lama penggunaannya? Biasa Aish pakai lama juga, 2-3 bulan macam tu. Pakai muka and badan kan. Wow. Dia bukan apa, sebagai suami ni dia nak kena tahu kos berapa kan. Tahu kos berapa untuk nak meringankan wajah-wajah isteri ni. Kan? Macam mana cara nak dapatkan tu? Korang boleh dapatkan dekat Dahlia Beauty HQ ataupun pemborong-pemborong yang sah lah. Dekat TikTok, dekat IG, Facebook, semua ada. Baik. Dan saya sebenarnya kan kalau cakap tentang sunscreen ni, kalau saya salah tolonglah betulkan persepsi saya ni kan. Kadang-kadang kita rasa sunscreen ni pakai kalau kita nak keluar je, kalau kena matahari. Tapi kalau kita kat rumah ataupun kita dalam pejabat ke kan, kena cahaya lampu ke, perlu ke pakai sunscreen ni kalau saya nak pergi office kan, perlu ke? Ya, perlu. Kena pakai untuk kita punya skincare. Last kali memang kena pakai sunscreen walaupun duduk dalam rumah. Saya kena pakai lah lepas ni. Kena beli 14 terus. 14 katan boleh ambil kan. Okey, dan kata-kata akhir daripada Puan Aish tentang Dahlia Sunscreen. Silakan. Korang boleh try Dahlia Beauty Sunscreen ni sebab memang best gila. Memang suka sangat-sangat Dahlia ni sebab dia rasa ringan and korang mesra memang boleh bawa ke mana-mana sebab dia kecil je. Satu Dahlia sudah cukup. Gitu. Okey. Satu Dahlia sudah cukup. Dan mungkin kalau ada social media ke apa-apa nak share, macam mana cara nak dapatkan?
Dekat Instagram, TikTok, Dahlia Beauty, Facebook, Dahlia Beauty HQ. Baiklah, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Ash kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini dalam Nasi Lemak KPO. Okey. Silakan. Okey. Okey. Dia boleh bercakap. First time pakai, sangat ringan. I think it's also good for base makeup. I akan beli juga. Wah, baiklah. Kita nak test, nak tahu dia tu boleh bercakap ke tak je tadi. Dia patut. Okey, kalau macam tu kita nak berhenti berat seketika, kita pun nak cuba jugalah sunscreen ni kan. Kantoi pula nak pakai sunscreen. Kita akan kembali selepas ini hanya dalam Nasi Lemak KPO. Kulit saya berat sikit lah, Mira. Nasi Lemak KPO. Makan nasi, minum kopi dengan cerita di pagi hari. Nasi Lemak KPO. Jika anda ingin belajar sambil bekerja, tiada masalah. Tetapi anda perlu cekal kerana saya juga mempunyai pengalaman yang mana saya belajar sambil bekerja, kemudian saya juga dapat menanggung kos pembelajaran saya tanpa perlu menyusahkan ibu bapa. Tetapi perlu diingat, hati kena kental dek. Barulah kedua-duanya kita dapat rasai kemanisannya. Lebih penting untuk kita sambung belajar berbanding terus bekerja. Hal ini kerana sebab apa? Sekarang ni lebih ramai majikan yang mementingkan tahap pembelajaran itu sendiri sebelum dia ambil kita bekerja. Saya akan memilih menyambung pelajaran. First adalah kerana ingin membangga kedua ibu bapa. Second, pada pandangan saya, ilmu adalah sangat penting pada era yang mencabar ini. Jika tiada ilmu, kita susah bertahan pada era yang mencabar ini. Saya ingin melanjutkan pelajaran saya selepas SPM dalam bidang-bidang yang tertentu yang berkait rapat dengan kerjaya yang saya minati. Dan saya juga ingin menambah ilmu pengetahuan secara mendalam dalam bidang-bidang tertentu kerana terdapat banyak kelebihan dalam menuntut ilmu. Baik, itulah pandangan mereka. Dan pandangan saya lah selaku abang-abang lah ni, abang-abang pada adik-adik yang ambil SPM. Ketika umur masih muda, remaja, terus sambung belajar. Mungkin sekarang ni ada peluang bekerja lah, ada peluang bekerja. Tapi kalau sambung belajar ke peringkat seterusnya, kita rasa keinginan untuk belajar tu masih ada, terus sambung. Betul. Bila dah tak ada keinginan untuk belajar, dah ada duit sendiri, itu susah lah. Betul. Dan itu apa yang adik ikut pesanan abang lah. Dia terus sambung belajar. Dan untuk hari ini kita bersama dengan Encik Ahsan Isnin dan juga Encik Azizul Hakim Suhaimi yang merupakan pengarah bersama YEG Academy. Assalamualaikum, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasi Lemak KPO. Baik, topik kita tentang belajar terus kerja ataupun belajar ke kena kerja dulu. Dan untuk wakil daripada YEG Academy lah sebagai pengarah YEG Academy, apa pandangan tentang belajar atau terus bekerja? Okey, baik. Terima kasih kepada Fizo dan Mira. Okey, baik. Isu yang paling besar di kalangan anak muda hari ini adalah pertama pengangguran di kalangan graduat, dan yang kedua adalah 72% lepasan SPM tak nak sambung belajar. 72%. Maksudnya dekat sini ada dua perspektif. Pertama daripada majikan, maksudnya majikan atau industri. Yang kedua ada perspektif pada anak muda atau pelajar lepasan SPM itu sendiri. Okay, daripada sudut majikan atau industri, mereka mahukan pekerja yang kompeten. Kompeten ni maksudnya pekerja yang berkemahiran, berpengetahuan dan berpengalaman. Mereka tidak mahu hanya graduan yang mempunyai teori berbekalkan kepada sijil atau kelayakan semata-mata. Mereka mahukan mereka yang kompeten dan boleh ke arah profesional. Itu sudut industri. Dari sudut pelajar lepasan SPM ni pula, kenapa mereka majoriti tak nak sambung belajar? Kerana pertama adalah mereka melihat sebelum ini abang dan kakak mereka belajar bertahun, last kali graduate, menganggur. Kedua, belajar bidang A, kerja bidang B. Sebab tu mereka memilih kepada gig economy, fast money. Ditambahkan lagi hari ini pengaruh social media, mereka nak jadi influencer. Jadi apa solusi kepada problem ini, isu ini? Sebab tu kita di YEG, kita buat satu pendekatan. Kita berkolaborasi bersama institusi pengajian tinggi yang kita pilih dan kita menginovasi program. Pendidikan diploma kepada work-based learning. Apa work-based learning ni? Iaitu belajar berasaskan industri atau berasaskan kerja. Yang mana kalau kita tengok program diploma biasa, biasanya hanya praktikal 6 bulan. Tetapi di work-based learning, pelajar akan praktikal selama 18 bulan di industri dan lagi best, mereka dibayar gaji setiap bulan.
Sambil belajar. Setiap bulan sambil belajar. Dan mereka akan dapat 5 keistimewaan. Pertama, pengalaman bekerja 18 bulan. Kedua, pendapatan semasa belajar lagi. Ketiga, pekerjaan. Keempat, kelayakan, dapat diploma. Dan kelima, insya-Allah dapat menjadi kebanggaan buat ibu bapa dan keluarga. Itu yang sedang kita usahakan. Sebab apa? Kita nak tarik balik minat dan kepercayaan anak muda untuk sambung belajar. Baik. Bejo. Menarik. Rasa macam nak WBL ya? Work based learning. Work based learning. Dan juga saya kira itu yang terkini Betul. yang terbaru. Work based learning dah lama sebenarnya. Cuma dia tidak ada push factor di Malaysia. Jadi kita YEG kita sedang push work based learning ni kembali. Baik. Dan tadi tentang sistem WBL ni juga, dan ini yang diketengahkan oleh YEG Academy. Boleh tak cerita sikit tentang kelebihan untuk sistem ini? Okey, terima kasih Mira, Abang Jo juga. So, untuk work based learning ni adalah pendekatan baru sebenarnya YEG bawa. Dia adalah satu inovasi dalam dunia pendidikan tinggi. Work based learning adalah belajar berasaskan industri. Objektif utama work based learning ni adalah kita nak pastikan pelajar-pelajar ni dia mendapat tempat dalam pekerjaan. Maksudnya keboleh pasaran dalam industri kerja. So untuk buat work based learning ni dia bukan satu perkara yang mudah. Kita perlu akrab dengan industri sebenarnya. Okey. Sebab apa? Pelajar-pelajar kita ni dia akan pergi praktikal selama 18 bulan di industri, bergaji. Maksudnya belajar dapat gaji. Itu bukan perkara yang mudah lah untuk kita buat. Dan antara program-program yang kita tawarkan adalah work based learning. Untuk tahun ini sebenarnya kita ada dalam industri penerbangan iaitu aviation. Kita ada diploma aircraft maintenance, diploma cargo, diploma sheet metal. Ada 50 kerjaya dalam industri penerbangan. Nak jadi aircraft engineer ke, bekerja sebagai ground handling ke, pelbagai lah. Konsep pembelajaran dia adalah 70-30. 70% adalah praktikal. 30% adalah teori. Tak minat aviation, sebenarnya kita ada industri haji umrah. Industri haji umrah ni sebenarnya antara demand yang tinggi sekarang ni kita dapat. Ada lebih kurang 1,000 student kita ada sekarang untuk menjadi mutawif. Pelbagai sebenarnya. Dia bukan spesifik pada mutawif saja, tapi pelbagai. Ada 20 kerjaya dalam industri haji umrah. Dan kita ada perhotelan, kulinari. Ini special perhotelan kulinari sebab apa? Pelajar-pelajar kita akan pergi praktikal bergaji ni di hotel 4 ke 5 bintang di Malaysia dan boleh buat pilihan. Boleh kita hantar ke Dubai. Dan ramai studi-studi kita di Dubai. Tak minat perhotelan, kita ada juga dalam nursing, kita ada dalam tourism dan pelbagai lagi. Untuk tahu lebih lanjut boleh pergilah sebenarnya melihat ke kita punya website www.yegmy.com. Boleh pilihlah dekat sana dan tengok. Dan apa yang kita boleh janjikan adalah complete ekosistem. Specialnya, belajar kita sediakan dan kerjaya kita pastikan untuk adik-adik kita ni. Baik. Jadi sesuai ni untuk siapa? Mereka yang lepas SPM ke? What if kalau kurang kredit ke? Ya, kurang kredit. SPM dah habis tapi result tu kurang cantik. Dan juga what if juga kepada mereka yang dah habis belajar diploma atau degree dan masih lagi mengangguk. Adakah sesuai untuk mereka nak start balik? Okey. Fokus utama kita semestinya kepada pelajar lepasan SPM. Tapi tak kisah pelajar lepasan SPM tu berapa kredit pun kita akan susun, datang kepada kita akan susun laluan pendidikan dan laluan kerjaya dia. Dan kita di YEG Academy juga kita ada menyediakan khusus jangka masa pendek, a short courses program untuk reskilling and upskilling dia punya skill dalam pelbagai jurusan. Dan yang ketiga, kalau yang mana SPM pun dah hilang tak tahu ke mana, pun boleh bersama dengan kita untuk kita susun apa pendidikan terbaik untuk dia dan apa laluan kerja yang terbaik untuk dia. Dan saya sekadar nak kongsi data. 7 tahun kita YEG di pasaran, kita telah mereka yang telah join di program di bawah YEG sudah 15,000 lebih peserta short courses dan dalam diploma program. Dan alhamdulillah data kita menunjukkan lebih 80% telah membina kerjaya yang stabil dalam jurusan yang mereka pilih. Baik. Wow, itu dia. Sangat-sangat luar biasa sebenarnya sistem ni Dan juga kepada ibu bapa di luar sana yang mungkin ingin mendapatkan sistem ini, secara ringkaslah pesanan kepada mereka. Okey, kepada ibu ayah ataupun pelajar-pelajar yang menonton khususnya lepasan SPM. Sebenarnya kalau kita boleh katakan pendidikan ni adalah satu investment. Kalau kita invest di tempat yang betul, pelaburan kita akan dapat keuntungan. Tapi kalau kita invest di tempat yang salah, akan berlaku kerugian. Sama juga dalam pendidikan. Kita lihat sekarang ni apa yang berlaku di IPT sekarang. Ramai pelajar-pelajar belajar bidang lain dan bekerjaya dalam bidang lain. Masa dah dibagi
dah ada loan BT-PTN dan sebagainya, tapi tidak duduk dalam bidang yang mereka pelajari. Okey. So untuk pengetahuan ibu ayah, sebenarnya pihak YEG kita ada buat consultation secara percuma sebenarnya kepada ibu ayah. Okey. Kerana apa? Kerana dengan consultation ni insya-Allah boleh bantu ibu ayah supaya tidak pastikan anak-anak supaya tidak tersalah dalam memilih lah ya. Betul. Ya, itu yang penting. Kita nak ucapkan terima kasih kepada Encik Hassan Isnin dan juga Encik Azizul Hakim Suhaimi yang merupakan kedua-duanya merupakan pengarah bersama YEG Academy kerana bersama dengan kami pada hari ini berkongsi tentang sistem dan juga bidang profesional yang diketengahkan ini. Terima kasih banyak-banyak. Baik, kita nak berhenti berehat seketika, tetapi sebelum itu kita nak saksikan juga secangkir kopi. Ayo kita saksikan. Baik. Bagaimana nak menyampaikan mesej yang berkesan? Ini adalah masalah yang dihadapi oleh ramai usahawan. Yang mana ramai usahawan bila dalam pemasaran, mereka nak buat orang nampak, orang dengar ataupun orang buat keputusan untuk pilih produk atau perkhidmatan mereka. Cabaran utamanya adalah mesej. Kalau kita belajar daripada bagaimana kopi jadi terkenal, pada awal abad, ada yang kata awal abad ke-9, ada yang kata awal abad ke-15. Dulu kopi bukanlah sesuatu yang menjadi kebiasaan kepada ramai orang. Dia menjadi kebiasaan sekurang-kurangnya pada saya lah. Kalau kita lihat, dia adalah disebabkan secara konsisten mesej tu disampaikan. Minum pagi, bangun pagi kita mesti minum kopi, minum kopi, kita bangun pagi minum kopi ni lebih adrenalin kita lebih tinggi, kita lebih bertenaga, kita lebih fokus. Mesej-mesej ni disampaikan secara konsisten selama bertahun-tahun namanya, sehingga lama-lama kita pun percaya dan dia menjadi satu habit bahawa kita perlu minum kopi setiap pagi. Saya perlu minum kopi setiap pagi. Ada orang sesuai, ada orang tak sesuai, tapi at least sesuai untuk saya. Jadi ini adalah tentang mesej. Sebagai usahawan, kita kena secara agresif menyampaikan mesej kepada pelanggan kita. Kita mesti konsisten menyampaikan mesej tentang kenapa seseorang perlu menggunakan produk anda, kenapa, apa masalah yang ada yang menyebabkan mereka perlu gunakan produk anda, dan bagaimana produk anda ini boleh membantu menyelesaikan masalah mereka yang mereka hadapi. Tak kisahlah sama ada produk ataupun perkhidmatan. Jadi mesej ni kena jelas, dan bila mesej ni jelas dan secara konsisten disampaikan, secara agresif disampaikan, lama kelamaan orang akan beri perhatian kepada jenama anda, produk anda. Jadi mesej ni yang perlu diperbaiki, dan kita kena faham tingkah laku manusia. Manusia menerima informasi ni ada pelbagai cara atau pelbagai bentuk. Ada orang menerima informasi dengan membaca, ada orang menerima informasi dengan melihat gambar, ada orang menerima informasi dengan melihat video. Jadi kita kena faham ketiga-tiga cara ni dan sampaikan dengan lebih baik kepada pelanggan kita. Dan kita guna tiga-tiga cara ni juga untuk membuatkan orang lebih faham apa yang kita tawarkan. Jadi pastikan anda minum kopi dan faham tentang mesej yang nak disampaikan. Baik, itu dia motivasi secangkir kopi oleh mentor usahawan kita, Datuk Wira Dr. Azizan Osman, tentang menyampaikan mesej secara berkesan. Dan untuk esok kita ada apa yang menarik, Bejo? Tapi sebelum kita nak cerita pasal esok ni, kita nak cerita pasal apa perkataan tadi? Jabe dan juga babe. Tadi Tan Sri kita dah bagi tahu apa maksud dia. Betul tak tadi? Betul. Okey, baik. Mungkin kita ada komen-komen dekat Facebook yang berkongsi dengan kita tentang perkataan yang kita share tadi. Betul. Tentang babe ada ke? Babe. Kita tengok kan, kita saksikan bagaimana tentang babe. Saya bagi jawapan dia. Saya bagi clue sikitlah. Babe ni okey. Babe degil jabe plastik. Okey, macam mana? Betul ke? Ya, betul. Jabe maksudnya beg, betul, beg plastik. Babe atau babe maksudnya degil. Oh, betul lah dengar tu. Babe mu ni. Babe degil mu ni. Degil sangatlah macam tu. Sama bahasa Kelantan dengan bahasa Pahang. Ya, sama. Sebab kita sama-sama Pantai Timur. Baiklah. Dan untuk esok pula, kita nak kongsikan tentang topik yang menarik. Kita akan bersama dengan Aspirasi bersama Tok Abah yang merupakan Datuk Dr. Fazilah Kamsah. So dia akan ada bersama dengan kita esok.
Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam Nasi Lemak Kopi O di TV9 pukul 10.30 pagi. Betul. Dan jangan lupa juga tadi kita dah bersama dengan dengan YEG Academy. Okey, kepada semua yang nak menghantar anak-anak mereka bagaimana cara untuk mendapatkan informasi ataupun maklumat, boleh terus ke laman media sosial mereka iaitu YEG Academy. Dan memandangkan kita pun dah sampai ke penghujung siaran ya Bejo. Kita pun nak dengar persembahan daripada Coca Music dengan lagunya Zona Nyaman. Kita ketemu lagi. Saya Syamira Nazir. Bye. Jumpa lagi. Kata demi kata jalin dengan indah untuk menguraikan maksud hatiku, beranikan diri untuk memulainya. Tapi mengapa bibirku tak dapat